Saya baca tentang Nilofa contoh kan. Ini tak apa ya, kita sentuh sikit bab-bab gini boleh ya? Saya bukan nak sentuh bab furdah, tidak. Wallahu a'lam. Kita doakan yang terbaik. Dan kita tahu perbincangan tentang furdah ni bukan dalam bab aurat. Sebab wajah wanita itu bukan aurat, tapi dia perbincangan dalam bab perhiasan, bab tabaruj, bab menarik perhatian, itu dalam satu bab yang lain. Walaupun ada setengah, ini perbincangan yang banyak khilaf lah. Kalau awak tanya ustazah pegang apa? Saya berpegang niqab dan furdah itu bukanlah wajib, dan wajah wanita itu bukanlah aurat. Kecuali itu ada pendetailannya lah, kecuali sekian-sekian. Wallahu alam. Saya mohon maaf kalau silap. Sebab kalau kita letak wajah wanita itu aurat, maka terlalu banyaklah dosa-dosa yang sedang dilakukan oleh wanita. Ibu kita pun berdosa dan sebagainya. Kalau kita letak wajah wanita itu adalah aurat, ia bukan dalam perbincangan aurat, wallahu alam, ia dalam perbincangan dalam bab yang lain. Cuma saya menarik sebab saya pernah, saya pun selalu mesej dengan Nilofa. Macam hebat je kan. Artis ni kan. Betul, kalau di IG tu selalu bukan selalu, tapi kerap jugalah bermesej. Bukan setelah dia berubah, sebelum tu lagi. Tanya khabar, itu ini, mesra jugalah. Dah pernah live bersama dengan Nilofa kan. Jadi, bila saya baca antara perkongsian dia akhir-akhir ni, dia kata, hidup dia memang ada semua. Ialah kemasyhuran, kecantikan, harta benda dan sebagainya. Tapi yang tidak ada adalah ketenangan. Betul atau tidak? Maksudnya, yang tidak ada, ketenangan tu tidak ada. Tapi ketenangan, sebab ketenangan ini adalah kurniaan Allah yang mukmin, yang maha tenang, yang memberi ketenangan, nikmat daripada Allah. Tenang ini nikmat yang tidak boleh dibeli dengan seluruh isi dunia. Tenang ini boleh didapati dengan dua perkara. Mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ketenangan akan dapat daripada dua hak Allah terhadap kita. Bila kita merujuk hadis Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, ihfazillah wa iza sta'anta fasta'in billah wa iza sa'alta fas'alillah. Panjang lagi hadis tu, sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jagalah Allah, nescaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah berada di hadapanmu. Jagalah Allah, itu sakat tu. Dan Allah sebut, apabila kamu meminta pertolongan, minta tolong dengan Allah. Apabila engkau meminta sesuatu, maka mintalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, apa tu? Nak tukar? Boleh je terah. Askering kan, boleh tukar-tukar. Okey, ni macam bunyi desing ya. Cubaan. Sedap ni lagi. Boleh. Ambil lah. Okey. Subhanallah. Apa maksud ihfazillah? Ini ada banyaklah perbahasan pendetailan alim ulama syarah. Dan antaranya adalah maksud jagalah Allah, maksudnya adalah kamu menjaga hak Allah ke atasmu. Maka kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita jaga hak Allah ke atas kita, maka segala yang kita perlu, segala bahkan yang kita mahu, bahkan kita sendiri tidak tahu apa yang hakikatnya yang kita perlu, Allah akan sempurnakan. Tapi dengan syarat ihfazillah, jagalah Allah. Maksud jagalah Allah di sini antaranya adalah jaga hak Allah, disebutkan iaitu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Itulah hak Allah ke atas kita. Maka bila kita tunaikan, kita akan dapat penjagaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat muslimin muslimat sekalian, kita tahu tak berapa jumlah darah yang kita perlukan dalam tubuh badan kita? Tahu tak berapa liter? Ada yang tahu ke? Diukur ke setiap hari? Cukup tak darah hari ni? Kita pun tak tahu. Tahu tak berapa jumlah oksigen yang diperlukan oleh tubuh badan kita? Tak tahu. Tahu tak berapa banyak air yang diperlukan oleh mata kita? Tak tahu kan? Kita tak tahu berapa banyak yang diperlukan. Kalau kurang sikit je, mata kita jadi kering, sakit. Kalau terlebih, neleh air mata. Tu apa tu? Air tubik tu penang itu. Dok, terlebih air. Kita tahu tak berapa jumlah air liur yang ngam-ngam untuk mulut kita? Kita tak tahu. Tapi mulut kita sentiasa ada air.
Kalau kering, kita tak boleh cakap. Kalau terlebih, neleh air liur. Tu buat apa tu? Terlebih air liur. Tak ada gimana-mana. Nak sebutnya. Kita tahu tak berapa yang diperlukan oleh paru-paru kita? Paru-paru kita ni kan filter yang sangat hebat. Kalau filter aircon ni lama-lama memang kena servis lah. Aircon kereta, aircon rumah ke apa ke. Tapi paru-paru kita guna 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Siapa yang menguruskan paru-paru kita ni? Udara yang masuk begitu banyak beracun. Udara rokok lah, udara exhaust kereta lah, udara pencemaran daripada kilang lah. Tapi bagaimana Allah servis kita punya paru-paru? Maintenance ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai begitu sempurna, dan kita tak ada lah pergi jumpa doktor. Doktor 20 tahun dah guna paru-paru ni, nak servis sikit, nak cuci. Sebab banyak dah ni, sedut udara ni, kok lah rosak dah, kok filter nak kena tukar kerana tak perlu. Sebab itu kita sebut tadi tu, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga hak Allah, Allah akan menjagamu. Dan penjagaan Allah, apa yang kita tidak tahu dan apa yang kita tidak tahu. Dan bahkan kita sendiri tak tahu apa yang kita perlu sebenarnya dalam hidup. Kita tak tahu. Darah kita ngam-ngam je, tak lebih tak kurang. Sampai masa darah tu diperbarui, sel-sel darah dan sebagainya. Betapa Allah memberikan kita kecukupan, apa yang kita perlu, apa yang kita mahu, bahkan kita sendiri tak tahu tentang diri kita. Tu cakap pasal diri sendiri tu. Pasal air liur kita, pasal air mata, pasal darah, pasal paru-paru. Tetapi bagaimana kita nak dapat penjagaan dengan kasih sayang Allah? Kalau kita berhujah lah, kita kata, dah orang kafir pun Ustazah awak mati kafir pun Allah jaga kau tu. Adakah dia jaga Allah? Allahu Akbar. Di situlah ada perbezaan. Allah menjaga makhluknya, manusia, hamba Allah yang A, yang B, yang C berbeza. Ada yang Allah jaga dengan sifatnya Ya Rahman, yang Maha Pemurah. Dan kita tahu sifat pemurah Allah, Allah beri kepada siapa pun, siapa yang sujud ataupun yang mungkar, yang ingkar, siapa yang menyembah Allah, mengesakan ataupun yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sifat pemurah Allah. Dan kita pun tak minta pun Allah bagi, tak puji Allah pun Allah bagi. Kita yang protes selalu kepada ujian Allah pun Allah bagi. Bila diuji kerja banyak sikit, boh ni tak faham lah, dia tak ada anak kecil, tak faham ke kita ada anak kecil? Contoh je lah ya. Sini tak ada ni, semuanya Alhamdulillah boh ada kerja lagi dah. Mungkin gitulah dah. Alhamdulillah boh ni sikit je, ada lagi dah. Lepas tu due date sebenarnya 5 hari lagi, atau dah. Boh siap dah boh. Alhamdulillah siap dah. Siap dah cepat ah. Siap dah. Boh tengok pun molek. Boh ada kerja lain lagi dah. Kena saya tak boleh buang masa. Sebab apa? Dia rasa dia dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya lah, subhanallah. Apa sebut gitu tadi tu? Apa kaitan? Jadi dah ingat pula. Okey, kita sambunglah sikit dah. Saya nak cerita saya Niloufar tu, antaranya Niloufar kata, yang tidak ada adalah ketenangan. Dan dia cuba cari ketenangan tu dalam pelbagai cara. Dan dia tahu sebenarnya, tapi cuba menafikan. Sebenarnya semua manusia, dia ada satu suara, tapi suara ni sangat halus dan selalu ditekan, selalu ditenggelamkan oleh hawa nafsu. Suara apa? Suara rohani kita. Yang mana roh kita ni, kita tahu di alam roh. Ada ulama kata kita berada di alam roh 30 tahun, ada 40 tahun. Wallahu alam. Alam roh kita dah berada sekian lama, dan di alam roh semua roh mentaati Allah, memuji Allah, mengesakan Allah. Kemudian kita berpindah ke alam rahim. Subhanallah. Lalu bila kita berpindah ke alam rahim, kita masih lagi memuji dan mentaati Allah. Bayangkan ya, hebatnya kita berada di alam rahim, tidak ada udara tapi boleh bernafas dengan baik. Kita tidak ada cahaya tapi boleh hidup dengan baik. Dan kita hidup dalam air ketuban tapi tidak lemas. Dan bagaimana daripada seketul darah beku, akhirnya Allah beri kita rizki yang cukup sehingga lengkap mata, hidung semua. Allahu Akbar. Subhanallah. Ketika berada di alam rahim, kita masih lagi hamba Allah yang taat. Tetapi sebaik manusia keluar ke alam dunia, ketika masih bayi, semua masih lagi taat kepada Allah. Ketika bayi, kita kan tidak ada apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Sampai sekarang pun la haula wala quwata illa billah. Tapi apabila kita keluar daripada perut ibu kita dalam keadaan tidak berdaya. Kalau baby kan, saya nak tanya, kita nak tanya, kalau budak lah kan, beranak lah, kita beranak, lock lah anak kita tu situ, boleh hidup tak rasa? Boleh hidup tak?
Baby lepas keluar pada perut mak, boleh tak ngakak cari makanan? Tak boleh kan? Kalau anak kucing, boleh tak ngakak? Pernah tak tengok kucing beranak? Pernah tak jadi bidang ke kucing? Saya sebab memang membesar, mak ayah memang suka pega kucing. Dia satu suka, kedua macam jadi tanggungjawab pula lah ke mak ayah tu. Mana-mana kucing mari rumah, kalau mari rumah kat Batu Nang tu, Adi tahu Adi mana Adi? Memang banyak kucing. Adi antara yang ni lah, mak suruh lah, wi makanan ke kucing Adi. Bersih berok kucing Adi. Alih kucing tu kucing beranak tu letak dalam kotak. Saya ingat daripada kecil. Daripada kecil dilatih mana? Jaga kucing, basuh berok kucing, tahu tak? Berok tai kucing busuk, tahu? Tahu tak? Ya. Tapi rupanya kan bila saya belajar, bila menguruskan benda-benda kotor, benda-benda najis macam ni kan semua kan, dia macam mendidik diri kita, menyucikan diri kita yang busuk hati apa semua. Kita buat benda-benda seumpama itu, menguruskan binatang. Rumah kami ada 2 binatang lah. Satu kucing, kedua arnab. Ada got belakang rumah tu, arnab sampai 20 ekor, 30 ekor, memang ramai. Dan arnab ni memang dia berok tu memang ikut suka hati dia lah, dah nama pun binatang. Memang banyak-banyak. Dan kita kadang-kadang kena kaut tai tu pergi buang. Lepas tu we makanan, we minum, jaga binatang lah. Lepas tu bak jaga kucing. Kucing kat rumah Batu Nang ni tak jauh dari pasar. Jadi orang banyak buang kucing kat pasar kan. Jadi kucing-kucing ni mungkin dia cakap sama-sama dia. Dia menyebabkan berita kalau nak makan sedap mai kat rumah ni. Tapi sebab mak ayah memang beli makanan khas ke kucing, ikan. Bukannya sisa makanan tak. Beli ikan kat pasar, simpan khas sampai mak kata, okey ni ikan ke kucing. Banyak ke kucing, kalah dengan ikan ke manusia. Sebab kucing ramah. Rebuh, patui makanan. Lepas tu apa ni gitulah. Kalau sakit ni, padahal bukan kucing comel-comel ni. So saya nak cerita benda. Nak cerita benda? Sebab apa sebut asal kucing? Oh ni Laufa. Ketenangan. Lepas tu apa sebut asal kucing? We makan. Keyakinan. Bersihkan diri. Ifazillah ya fazka. Oh tu ngundur. Okey, tak apa. Tapi nak kabarnya dia sebut, saya suka perkataan Nilofa kata rupanya ada lagi walaupun cari tenang apa semua, yang tak jumpa, yang tak buat adalah tidak meninggalkan larangan Allah. Sebab masa saya live di bulan Ramadan, bila Nilofa share amalan zikir dia sangat hebat. Maksud dia amalkan zikir yang begitu banyak, dan pernah dia kata kadang-kadang waktu dia keadaan susah, sukar dia boleh zikir sampai berpuluh ribu kali sehari. Bukan ribu. Istighfar, salawat. Dia kata masa tu mak dia kata, masa tu dia sedih, dia ada masalah besar. Lepas tu mak dia kata, Nilofa zikir. Sebab mak dia panggil dia love, zikir. Banyakkan istighfar, banyakkan zikir. Dia kata, aku nak cubalah sebab mak ni kata zikir. Jadi kata dia nak, Allahu Akbar, dawa dah pula. Dia kata nak cuba sejauh mana zikir betul-betul boleh menyelesaikan masalah dia. Yelah masa tu mencuba dalam keadaan bukan dengan ada keyakinan. Tapi itulah antara titik permulaan dia kan. Lepas tu dia kata dia zikir. Daripada satu hari 1,000 pergi kepada belas ribu, kepada puluh ribu. Maksudnya dia ada kan zikir digital ada kan. Dia buat. Dia kata, Ustazah, saya ingat masa perkongsian tu, dia kata, Ustazah, yang saya dapat ketika itu adalah hati yang rasa lapang. Sebab rupanya ujian tu menyempitkan hati saya, dan hati saya jadi rasa lapang walaupun masalah tak selesai, macam dah selesai. Faham kan maksud dia? Faham kan maksudnya? Kita ni kadang ujian tu bukan besar sangat, tapi sebab hati kita sempit, dengan ada banyak dosanya, kecintaan pada dunianya, hawa nafsunya, sampailah bila ujian masuk menyempitkan dada kita sampai kita rasa gelak dunia. Padahal bila keluar daripada rumah tengok ke langit, bila tengok ke langit, ya Allah, besarnya keagunganmu ya Allah. Sebab itu kan bila kita baca satu firman Allah tentang bagaimana keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kisah yang dirakam dalam Al-Quran. Bila Nabi Muhammad semakin teruk diejek tentang apa?
Ketika itu orang kaum musyrik mengejek Nabi Muhammad mengikut petunjuk Yahudi. Sebab ketika itu kiblat masih lagi di Baitul Maqdis. Dan mereka kata ikut petunjuk telunjuk Yahudi, ejek sekian-sekian, sembah gini. Dan ketika kesedihan yang memuncak, apa yang Nabi Muhammad buat? Nabi Muhammad memandang ke langit. Memandang ke langit, sikit-sikit pandang ke langit. Saya tak ingat ayat mana, surah mana, tapi baru je baca dan beberapa hari lepas. Kemudian Allah pun berfirman dalam ayat tersebut, Allah beri gambaran, kamu memandang berkali-kali ke langit, lalu Allah menurunkan satu ayat yang menenteramkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada orang kan tengah ada masalah, susah hati apa semua, kita pun pergilah keluar tengok langit Allah yang tinggi, baru kita rasa sebenarnya dunia ini sangat besar, sangat luas. Ujian itu telah menyempitkan diri kita, menyempitkan hati kita. Dan rupanya bagaimana nak melapangkan kembali, tidak ada cara lain. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya saja dengan mengingati Allah, zikir. Zikir pada lidah, zikir pada hati, zikir pada perbuatan, tatmainnul qulub. Jiwa kamu akan tenang, jiwa kamu akan lapang. Subhanallah. Tetapi ada orang masa zikir tu dia tenang, lepas dah zikir tak tenang. Sebab apa? Masa zikir tu dia sedang memuji Allah. Tetapi apabila dia di luar daripada zikir, dengan pakaian contoh mendedahkan aurat. Minta maaf saya selalu sebut bab pakaian, janganlah kecil hati ya. Sebab kita orang perempuan kan, sebagai peringatan bersama. Sebab itu alim ulama sebut begini pasal zikir ini. Zikir, apakah maksud zikir? Ada banyak sangat pengertian. Salah satu zikir adalah, maksudnya adalah apa-apa perbuatan yang mentaati Allah itu zikrullah. Apa-apa perbuatan yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah itu adalah maksiat kepada Allah. Jadi rupanya muslimat sekalian, kita keluar daripada rumah pagi tadi kan, keluar dari rumah balik pukul 5 dalam keadaan kita menutup aurat. Apa sebab puan? Sebab orang lelaki biasa tak ada masalah pasal aurat ni. Tengok molek lah ke, lengan panjang padahalnya orang lelaki ia bukan aurat tangannya. Pakai seluar molek. Yang menjadi cabaran untuk menjaga aurat wanita lah, walaupun lelaki ada auratnya juga. Orang lelaki boleh tak pakai ketat? Pakai ketat gelemak, seluar pun ketat. Apa hukum lelaki memakai pakaian ketat sehingga menampakkan aurat, lekuk-lekuk badan? Hukumnya juga adalah haram. Walaupun ada pendapat menyebut keadaan sekian-sekian makruh, tetapi ia memang sangat dekat dan boleh jatuh haram seorang lelaki berpakaian ketat gelemat. Ketat lagi, gelemat lagi. Tu sedap cakap ganu. Ganu ni memang bahasa nekang-nekang. Taukid tu kuat kan? Taukid tu kuat. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, Allahu Akbar. Sahabat di live ada 5,000 sekarang. Subhanallah, gabung dunia ada 5,000. Masya Allah, bahasa Ganu. Ni sebab ni dengar ni saya nak cakap bahasa Ganu ni. Ganu ni bahasa antarabangsa. Tiba-tiba saya duduk di Terengganu ya, tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian. Bahasa dia macam bahasa dok cukup makan gitu. Bukan dah cukup makan. Contoh gini manis, kalau orang luar, air ni manis lah. Sebenarnya faham dah manis. Kita apa? Manis leteng. Nak tambah juga manis leteng. Betul tak? Pahit. Contoh kopi ni pahit lah. Itu orang luar dia gitu je lah. Kalau Ganu pahit, pahit lepang, manis leteng, tawar hebek. Lagi mana lagi? Tinggi sayur. Pendek gendah. Pendek ketak. Lagi? Marah hanya. Benda lagi. Tiba-tiba duk ingat. Masya Allah. Macam-macam lah. Jadi gitulah orang Ganu ni kan. Kalau kita cakap Ganu orang tak faham, lepas tu saya cakap luar. Janganlah pula rasa macam nya Ustazah ni cakap duduk orang Ganu, jumpa orang Ganu cakap luar. Dok sebab ni wak tengok ni lebih kurang dalam 5K ni kayak gini dok faham tarabuk. Dok faham benda. Kalau bahasa Ganu contoh sebut apa yang saya nak tekankan di sini. Jadi faham dah, salah faham dah. Sebenarnya apa yang nak ditekankan? Apa yang nak ditekankan? Kan? Kalau bahasa Ganu apa yang saya nak tekankan? Dia jadi faham? Terkakanglah pula. Faham tak? Jadi sebab itu kita guna je lah bahasa buku. Subhanallah.